itu hibah? Hibah dari segi bahasa adalah pemberian yang merangkumi hadiah dan sedekah. Hadiah adalah pemberian untuk memuliakan seseorang, selalunya berkaitan dengan sesuatu perkara. Setiap sedekah dan hadiah adalah hibah, tetapi tidak semua hibah adalah sedekah dan hadiah. Dari segi istilah, hibah adalah akad yang mengandungi pemberian harta milik seseorang kepada seseorang yang lain secara sukarela semasa hidupnya tanpa mengharapkan balasan atau pahala di akhirat dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Antara bentuk-bentuk hibah yang ingin kami sampaikan, yang pertama, hibah dalam takaful, yang kedua adalah hibah dalam akaun simpanan. Yang pertama, hibah dalam takaful merupakan satu pemberian hadiah dalam bentuk nilai pampasan takaful kepada penama yang telah ditetapkan oleh peserta takaful. Hibah dalam takaful ini juga diguna pakai oleh produk-produk keluarga sebagai jalan keluar atau manfaat kepada penerima hibah tersebut mengikut kehendak pencarung tanpa tertakluk kepada hukum faraid dan wasiat. Bukan itu sahaja, hibah dalam takaful ini merupakan cara yang sangat mudah untuk menyalurkan wang kepada orang yang kita sayang, melindungi pendapatan sekiranya kita mengalami musibah, cacat, kematian, dan sekiranya kita menghidapi pelbagai penyakit kritikal seperti serangan jantung atau kanser. Yang kedua pula adalah hibah dalam akaun simpanan, di mana pihak penjaga amanah iaitu institusi perbankan Islam mesti memberi jaminan bahawa mereka akan memulangkan duit atau harta tersebut semula kepada pihak pelanggan sekiranya diminta untuk memulangkan semula dan menggantikannya sekiranya ia telah rosak. Justru itu, pihak pelanggan perlu memberikan kebenaran kepada pihak bank untuk mereka menggunakan harta tersebut untuk sebagai pelaburan atau memberi pembiayaan yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kepada pihak bank ini untuk memberi jaminan bahawa mereka akan memulangkan harta tersebut apabila diminta, dan atas budi bicara pihak bank akan memberi hibah atau hadiah kepada pelanggan dalam bentuk wang. Saya akan menerangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hibah. Dalil yang pertama adalah bersumberkan dengan Al-Quran, yang bermaksud dan berikanlah mas kahwin iaitu mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ayat ini bermaksud daripada surah An-Nisa ayat 4. Kedua, bersumberkan hadis, iaitu hadis Nabi riwayat Al-Bukhari yang bermaksud saling berhadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menggalakkan kita supaya bertukar-tukar hadiah kerana amalan sedemikian boleh menguatkan ikatan persaudaraan dan kasih sayang antara manusia. Galakan tersebut jelas menunjukkan kepada keharusan hibah. Selain dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, galakan melakukan hibah juga telah diakui oleh ijma' kerana ia termasuk dalam kategori kebajikan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan percerobohan. Ayat ini daripada surah Al-Maidah ayat 2. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan rukun dan syarat hibah. Okey, di sini terdapat 4 jenis rukun. Okey, rukun yang pertama iaitu pemberi hibah. Pemberi hibah hendaklah seorang yang berfikiran waras dan juga baligh. Ia bukanlah daripada seorang yang gila ataupun seorang kanak-kanak. Okey, yang kedua, pemilik kepada barangan. Pemberi hibah hendaklah memiliki barang tersebut dan bukan harta yang dicuri. Okey, yang ketiga, dia mempunyai hak dan kuasa penuh untuk menggunakan harta. Dia boleh berikan harta hibah kepada siapa sahaja tanpa ada sebarang halangan terhadap berapa jumlah amount yang hendak diberikan.
Okey, rukun yang kedua adalah penerima hibah. Penerima hibah ni tiada syarat yang khusus, dia boleh beri kepada siapa sahaja, sama ada muslim ataupun non-muslim. Okey, yang kedua hendaklah wujud. Dia hendaklah wujud antara kedua-dua pihak yang berakad. Sebagai contoh, tidak boleh sekiranya seorang ayah itu hendak memberi hibah kepada anaknya yang masih berada dalam kandungan. Ia dikira tidak sah. Okey, yang ketiga, bagi syarat menerima hibah, dia mempunyai hak untuk menguruskan harta. Bagi menerima dan menguruskan harta tidak sama. Kanak-kanak di sini hanya layak menerima, tidak layak untuk mengurus harta. Bagi menguruskan harta tersebut boleh diserahkan kepada penjaga bagi penerima hibah. Okey, bagi ketiga rukun hibah adalah barang yang dihibah. Barang yang dihibah hendaklah wujud dan harta yang bernilai, dan barang tersebut juga hendaklah daripada pemilik pemberi hibah. Dia hendaklah di sini dia bukanlah harta yang daripada najis, dia hendaklah halal dan hendaklah wujud ketika membuat kontrak hibah ini. Dan akhir sekali adalah sighah. Sighah ni boleh berlaku antara kedua-dua pihak yang berakad, iaitu kepada pemberi dan juga penerima hibah. Dan ia boleh berlaku secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dia boleh mengatakan bagi pemberi hibah aku memberi dan penerima aku menerima, manakala secara tidak langsung dengan hanya melakukan tindakan sahaja tanpa mengatakan sebarang ucapan ketika melakukan hibah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi hukum memberi hibah, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma', hukum memberi hibah dalam segala bentuk yang merangkumi hadiah dan sedekah adalah sunat. Hal ini kerana hibah merupakan salah satu saluran untuk membuat kebajikan yang digalakkan dalam agama Islam. Secara umumnya, para fuqaha bersetuju mengenai keharusan pembatalan hibah sekiranya ia dilakukan secara redha di antara pemberi hibah dan penerima hibah ataupun melalui keputusan hakim. Walaupun Islam membenarkan penarikan balik hibah yang dilakukan oleh seorang bapa kepada anak-anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat bahawa harta itu masih lagi dalam pemilikan anaknya. Jika harta itu telah terkeluar daripada kekuasaan dan pemilikan anaknya, seperti harta itu telah dijual, diwakaf atau dihibah kepada orang lain, dan harta itu telah diterima oleh penerima hibah tersebut, maka hibah tersebut tidak boleh ditarik balik. Saya akan membincangkan tentang aplikasi hibah dalam isu semasa. Okey, hibah ni boleh dikatakan sebagai alternatif kepada penyelesaian masalah pengagihan secara faraid. Memandangkan arus aliran zaman yang semakin berubah dan corak kehidupan masyarakat yang semakin berbeza, proses pentadbiran pembahagian harta faraid menjadi agak kurang terkesan kerana masing-masing sibuk dengan tugas dan juga kepentingan sendiri, sehingga lupa akan suruhan untuk mempercepatkan pembahagian harta selepas kematian seseorang. Kejahilan dalam bidang faraid serta sikap masyarakat yang tidak prihatin dan juga tidak mengambil berat terhadap pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan adalah semakin berleluasa. Perkara ini juga telah menimbulkan pelbagai masalah yang sukar diatasi dari segi sudut agama, ekonomi dan juga sosial. Oleh itu, pelaksanaan hibah ini bukan sahaja untuk mengatasi masalah yang timbul, tetapi dapat menjamin penurunan hak milik harta kepada waris mengikut kehendak pemberi hibah. Malah, hibah juga mampu untuk mengurangkan kes harta pusaka di seluruh negara. Ini sekaligus dapat mengelakkan perebutan harta dan pertelingkahan ahli waris selepas kematian pemilik harta. Seterusnya adalah hibah pada masa marad al-maut. Marad al-maut yang bermaksud sakit yang boleh membawa kepada kematian. Namun terdapat juga syarat-syarat yang diperlukan dalam menentukan marad al-maut. Antaranya, penyakit itu menyebabkan kepada kematian si mati. Penyakit itu menyebabkan kecemasan kematian dalam fikiran si mati, dan terdapat juga tanda-tanda luar yang menentukan bahawa penyakit itu berat. Oleh itu, pesakit yang mati dalam keadaan sedemikian sebelum berlalu dalam masa 1 tahun, sama ada dia terlantar atas katil atau sebaliknya, sekiranya keadaan sakit tersebut berterusan dan telah berlalu dalam masa 1 tahun, maka hukumnya sama seperti
orang sihat, iaitu segala urusan sama seperti urusan orang sihat selagi mana sakit itu tidak terlalu berat dan tidak berubah keadaannya. Jika keadaan sakit semakin serius dan keadaannya telah berubah yang menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan sedemikian, maka keadaan sakit itu dianggap sebagai marad al-maut. Pada masa itu, hibah boleh dilakukan dan hukumnya adalah sah. Contohnya, apabila seseorang suami menghibahkan semua hartanya kepada isteri atau keadaan sebaliknya pada masa marad al-maut dan hibah tersebut diterima, sedangkan pada masa itu mereka tidak mempunyai waris yang lain, maka hibah itu dianggap sah dan hukumnya dianggap sah pada hukumnya, dan Baitul Mal tidak boleh masuk campur tangan dalam harta peninggalan tersebut. Perkara ini adalah disebut sebagai perkara 878. Dan yang terakhir berkenaan dengan kesimpulan. Kesimpulan hibah ini merupakan amalan membantu ekonomi umat Islam dan merapatkan ikatan persaudaraan dan pertalian kasih sayang sesama insan. Hibah ini merupakan satu bentuk instrumen yang penting dan digunakan dalam perancangan dan pengurusan harta Islam. Hibah diutamakan untuk ahli keluarga dan kepada mereka sayangi. Juga ia adalah satu kaedah atau cara terbaik untuk mengelakkan pertelingkahan di antara ahli keluarga di kemudian hari. Hibah juga sesuai diamalkan oleh masyarakat, terutama untuk mengagihkan harta kepada pihak-pihak yang tidak berkemampuan tanpa menghadkan kepada kadar dan golongan tertentu. Oleh itu, kita sebagai insan yang prihatin perlulah sentiasa menitik beratkan permasalahan yang berlaku kepada orang yang memerlukan agar kita dapat menghulurkan sesuatu yang dapat mengurangkan sedikit sebanyak bebanan mereka. Sekian, terima kasih.